Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang berusaha Puan Pengetua SMK Gadung, Puan Siti Jubaidah binti Haji Karyah, barisan penolong kanan SMK Gadung, ketua bidang, para guru, para asatizah, para ibu bapa, seterusnya para pelajar SMK Gadung yang sama-sama mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga segala urusan kita, ibadah kita, muamalah kita mendapat lindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Kerana dengan izinnya kita dapat bertemu lagi pada tahun ini dengan kedatangan satu bulan yang kita anggap sebagai bulan yang kita tunggu-tunggu, dikenali sebagai bulan Ramadan. Kerana kita sedia maklum, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mana di dalamnya terdapat banyak nikmat. Antaranya adalah keampunan daripada Allah, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan merupakan ladang pahala bagi mereka yang sentiasa tertunggu-tunggu dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sekadar sembang-sembang Ramadan. Bukan sahaja ketuk-ketuk Ramadan yang ada, tapi sembang-sembang pun ada. Ya, saya tidak akan letakkan tajuk yang khusus, sebab saya yakin dan percaya bahawa semua daripada kalangan kita, hadirin hadirat, muslimin muslimat, maklum dengan Ramadan yang sering dikaitkan dengan bulan puasa. Puasa itu apa, kan? Lepas itu ganjaran bagi orang yang berpuasa, golongan-golongan yang diharuskan berbuka puasa. Saya maklum itu kita semua sudah tahulah, ya. Jadi maknanya hari ini saya tidak akan sentuh perkara itu secara detail, tetapi kita akan buat sembang-sembang santai berkaitan tentang Ramadan. Mungkin sedikit nasihat dan peringatan saya pasal Ramadan ini adalah berkaitan tentang bagaimanakah kita menghargai Ramadan yang bakal tiba, ya, supaya dengan kedatangan Ramadan ini kita dapat menghargai segala usaha dan memperbaiki segala amalan kita pada bulan Ramadan nanti. Jadi insya-Allah kita mulai, ya. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran, ya. Sebab kita berada sekarang hari ini pada 29 Syaban. Jadi kalau maksudnya 29 Syaban, ada beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan satu tetamu yang sangat luar biasa, ya, satu tetamu yang sangat luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Bukan kecil, bukan kaleng-kaleng besarnya, sangat besar. Sebab apa? Ramadan ini adalah merupakan raja segala bulan. Raja segala bulan. Kalau hari, raja segala hari kita letakkan pada hari Jumaat. Kalau bulan, kita letakkan pada bulan Ramadan.
Dan begitulah semua perkara. Dia mesti ada raja. Okey? Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan raja segala bulan? Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum, raja ini sangat besar. Ya, takrifan raja ini sangatlah besar. Ya, kita tahu macam mana raja, fi'il raja, ya. Sebab apa? Raja ini besar dan kita ni orang di bawah. Tujuan kita dan tugas kita adalah membesarkan raja. Kan? Jadi coba bayangkan, kalau raja ini berangkat ke mana-mana, orang yang menyambut kedatangan raja itu akan membuat persediaan yang luar biasa. Betul kan? Okey. Saya bagi contoh lah ya. Kita bayangkan raja kita, dia berkenan, satu hari dia berkenan untuk mencebar duli datang ke sekolah kita SMK Gadong. Jadi kalau kita sedia maklum bahawa raja itu akan menziarahi sekolah kita, apa persediaan kita, tuan-tuan? Apakah persediaan yang kita akan lakukan? Automatik. Kita akan bersedia dengan sebaik-baiknya, bukan sahaja melibatkan pihak sekolah, tetapi sambutan ke atas kedatangan raja ini mungkin akan melibatkan PPD, JPN, KPM, NGO lain. Sebab apa? Sebab yang turun ke sekolah kita ni bukan orang biasa, bukan orang yang kita jumpa hari-hari, bukan. Tapi yang datang ke sekolah kita ini adalah merupakan seorang raja. Jadi persediaan untuk menghadapi raja itu kena dibuat dengan bersungguh-sungguh, supaya nanti penerimaannya terhadap persediaan kita itu menyebabkan dia senang hati dan mungkinlah akan membuka hati untuk dia datang ke sekolah kita sekali lagi. Kan? Jadi persediaan itu tidak melibatkan pihak sekolah saja, tapi melibatkan semua pihak, daripada perkara yang sebesar-besarnya hinggalah ke perkara yang sekecil-kecilnya. Contohlah, raja mau datang, kita akan fikir berapa kanopi yang kita perlu sediakan, kan? Mungkin 6, mungkin 10, kan? Lepas itu apa lagi? Kapet apa yang kita mau pakai? Raja ni biasanya apa? Kapet mungkin merah, mungkin kuning, kita tidak tahu, kan? Itu protokol lah, kan? Lepas itu apa lagi? Perkara-perkara kecil lah. Bunga, kedudukan bunga kita letakkan di mana? Mungkin sebelah kanan, sebelah kiri. Tisu yang digunakan oleh raja mungkin tisu-tisu tertentu. Air minuman yang digunakan mungkin air yang tertentu. Begitulah persediaan. Jadi ini menunjukkan bahawa persediaan kita ini menghadapi raja yang akan datang dengan kita adalah supaya kita dapat menjalani persiapan itu dengan baik, dan raja yang datang dengan kita tu dapat menerima persiapan kita dengan hati yang terbuka. Betul kan? Jadi hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu buat persiapan? Sebab Ramadan ini adalah merupakan raja segala bulan. Raja segala bulan. Jadi kalau raja itu, perlulah kita adakan persiapan dengan sebaik-baiknya. Pernah ada seorang manusia bertanya dengan saya, "Ustaz, kenapa Ramadan ini dipanggil raja?" Dipanggil raja. Saya pun berfikirlah, mungkin juga lah kan, kenapa raja? Tapi secara fizikalnya, mengapa saya katakan Ramadan ini dipanggil sebagai raja bulan? Sebab banyaklah kelebihan-kelebihan istimewanya Ramadan ini berbanding bulan-bulan yang lain. Antaranya apa? Dalam bulan-bulan yang lain tidak akan berlangsungnya ibadah puasa selama 30 hari. Hanya Ramadan saja yang berlakunya ibadah puasa, dan malamnya manusia muslimin muslimat akan melaksanakan ibadah tarawih. Bulan lain tidak ada. Kan? Coba bayangkan, kita buat solat sunat tarawih pada bulan Rajab. Mungkin orang akan pandang benda itu gila, kan? Mungkin tiada pahala sebab dia tidak kena. Jadi istimewanya Ramadan ini sebab dia ada ibadah-ibadah yang tertentu yang tidak dilakukan pada bulan-bulan lain, ya. Itu secara istimewanya Ramadan. Kita lihat pula pada
fizikalnya Ramadan. Okey. Kalau Ramadan ini mau datang, kebiasaannya apa yang kita mula-mula sekali kita akan dengar. Mula-mula sekali kita dengar mungkinlah ataupun kebiasaannya kita akan dengar anak bulan. Betul, kan? Proses melihat anak bulan. Prosesnya 14 mufti di negara kita ni kena naik bukit. 14 mufti ditemani oleh Ketua Mahkamah Syariah Agama. Jadi maknanya untuk naik bukit tengok anak bulan itu bukannya orang biasa-biasa. Bukannya imam, bukannya tok kadi, bukannya security guard, bukannya driver, bukan ya. Yang melihat, yang ditugaskan untuk melihat anak bulan ini adalah mereka yang berautoriti. Ya, daripada 14 mufti yang ada di negara kita ni, mereka akan naik ke bukit untuk melihat anak bulan. Ya, lepas itu apa lagi fizikal yang kita boleh lihat? Kalau sudah dapat dijumpa kelihatan anak bulan, macam mana pula proses pengisytiharannya? Pengisytiharan bulan Ramadan ini bukannya daripada orang biasa-biasa. Ya, bukannya contohlah saya dapat message Zul besok Ramadan. Tidak, bukan begitu. Ya, ataupun daripada Jabatan Penerangan, Kementerian Penerangan bagi tahu tuan-tuan semua rakyat Malaysia esok Ramadan. Tidak, bukan begitu. Ya, ataupun masuk TV3. Siapa? Dia punya pengacara tu, Kamarudin Mape. Dia bagi tahu seluruh rakyat Malaysia besok kita akan berpuasa. Tidak. Ramadan ini dikatakan dia raja sebab pengisytiharannya pun dilakukan oleh orang-orang yang berautoriti. Siapakah dia? Dia adalah the keeper of the ruler's seal. Kalau salah, berbetulkanlah guru bahasa Inggeris. Maksudnya adalah isytihar kedatangan Ramadan itu adalah dilakukan oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Orang yang bukan calang-calang. Itu menunjukkan bahawa Ramadan itu raja. Ya, Ramadan itu adalah raja. Sebab semua proses penentuan Ramadan itu ditentukan oleh orang-orang yang berautoriti, bukan orang sembarangan. Itu kita boleh nampak. Kenapa saya katakan Ramadan yang datang nanti ini sebagai raja bulan. Jadi sama-samalah kita mengambil peluang bahawa Ramadan kali ini nanti adalah merupakan Ramadan yang paling baik kita laksanakan ibadahnya sepanjang kita hidup, insya-Allah. Okey. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita maklum, ya, Ramadan ini mempunyai banyak keistimewaan. Tidak perlulah saya terangkan keistimewaannya sebab kita sudah sedia maklum Ramadan ini sangat banyak keistimewaan. Tetapi yang paling penting adalah dalam Ramadan ini adanya ibadah puasa. Adanya ibadah puasa. Jadi puasa ini apa? Ya, what is the vital lesson from the fasting ritual? Saya tulis sebab saya pun tak pandai bahasa Inggeris. Ya, what is the vital lesson from the fasting ritual? Ya, maksudnya apa? Apakah pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada ibadah puasa dalam bulan Ramadan? Jadi pelajaran-pelajaran ini saya bahagikan kepada beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Baik, dengar betul-betul ya. Yang pertama, bulan Ramadan ini mengajar manusia supaya dapat menjadi orang yang jujur dan ikhlas. Puasa ini dapat mengajar manusia menjadi orang yang jujur dan ikhlas. Boleh nampak? Belum nampak lagi kan? Okey, dengar ya. Okey. Sebab kalau orang tanya apakah ibadah yang paling ikhlas, paling jujur mahu kita tujukan pada Allah, yang paling ikhlas, paling jujur, jawapannya tentu sekali adalah puasa. Kenapa saya katakan begitu? Sebab apa? Sebab kalau ibadah-ibadah lain sukar untuk kita kontrol, sukar untuk kita kawal keikhlasannya. Faham? Kalau puasa, keikhlasannya ada, jujurnya ada.
Cuma ibadah-ibadah lain sukar untuk kita kontrol, sukar untuk kita kawal keikhlasannya. Contoh, saya bagi contoh. Solat, ibadah solat, kita boleh nampak. Kita boleh nampak, kan? Orang lakukan ibadah solat, kita boleh nampak dia buat. Tetapi orang puasa, kita boleh nampak kalau orang puasa. Tidak semestinya, sebab orang puasa ini sama dengan orang biasa, kan? Oke, contohnya apa? Contohlah, kalau kita nampak perempuan pakai telekung, bawa sejadah. Jujur ikhlasnya kita boleh nampak, kan? Kita boleh nampak dia ibadah ini dinilai kejujurannya, keikhlasannya pada pakaian yang dipakai. Kalau dia pakai telekung, confirm dia akan pergi sembahyang, betul kan? Confirm pergi sembahyang. Takkanlah dia pakai telekung pergi panjat pokok kelapa ataupun pergi main bola. Pernah nampak perempuan pakai telekung pergi main bola? Ataupun guru-guru kita di sekolah ni mengajar di sekolah pakai telekung? Tidak pernah, kan? Sama lah juga dengan lelaki, kan? Kalau sudah seluar dia lipat, mukanya basah, lengannya basah, confirm lah dia daripada berwudu ingin menunaikan ibadah solat. Jadi kejujuran itu, kontrolnya, kita mengkontrol kejujuran itu, keikhlasan itu sukar. Tetapi puasa ini tidak boleh kita kontrol, ya. Dia adalah ibadah yang paling jujur, paling ikhlas. Yang mana kejujuran ini hanya Allah sahaja yang bagi ganjaran pada mereka, ya. Apalagi kalau orang kata, Ustaz, kalau orang puasa nih Ustaz, dia punya bibir mesti kering, betul? Betul kan? Tetapi dia semestinya orang yang bibir kering ni dia berpuasa. Mungkin sebab dia sakit, kan? Mungkin sebab dia kemurungan, kerasukan, mungkinlah dia kekurangan air. Tidak semestinya kering bibirnya dia berpuasa, kan? Kita tidak boleh nilai. Tetapi paling jujur yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Lebih lagi pada masa sekarang ni, kan? Mungkin masa sekarang ni ramai golongan-golongan ibu-ibu, golongan-golongan wanita tengah puasa, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu mereka sedang berpuasa, kan? Contohlah kita ajak orang makan, jom makan. Apa orang cakap? Tidak apalah, diet. Ya, bukannya diet, padahal dia tengah berpuasa, sebab kita tidak kenal. Ya, kenapa saya kata golongan wanita? Sebab ya kebanyakannya mereka banyak ganti puasa, kan? Lelaki ni kalau ganti puasa tu masalah lah tu, ya. Mungkin sajat, mungkinlah. Nauzubillah, ya. Jadi maknanya ibadah-ibadah lain ni kita boleh lihat kejujurannya, ya. Tetapi tidak boleh dikontrol. Tetapi puasa ini kejujurannya, keikhlasannya lebih ditujukan kepada Allah, dan Allah sahaja yang memberikan ganjaran. Apalagi ibadah lain seperti solat sudah, haji, haji lagi lah, kan? Macam mana kita mengenal dia sudah haji? Mesti ada haji di hadapannya, kan? Haji Aidil Azim bin Muhammad Rozi, Haji Zulkifli, kan? Jadi tandanya bahawa dia sudah haji. Kita tahu dia sudah haji. Banyak lagi lah contoh-contoh lain, ya. Itu yang pertama, ya. Puasa dalam bulan Ramadan ini dia mendidik manusia menjadi orang yang jujur dan orang yang ikhlas, ya. Yang mana keikhlasan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya. Okey, yang pertama. Yang kedua, ya, perkara-perkara yang boleh kita pelajari, kita ambil pengajaran di dalam bulan Ramadan dalam konteks ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang paling sukar dibuat. Sukar dibuat apa? Sukar dibuat penilaian. Atau dalam bahasa Inggrisnya evaluation. Betul kah? Evaluation. Evaluation. Begitulah. Okay? Paling sukar kita nilai. Paling sukar kita buat penilaian. Okey, saya bagi contoh. Okey? Kita tidak boleh menilai orang puasa. Kita tidak boleh menilai orang berpuasa, tetapi kita boleh menilai orang dengan ibadah-ibadah lain. Boleh, tidak masalah. Okey, kita tengok. Kalau kita tengok orang solat, kan? Jadi orang tanya, "Ustaz, orang itu solatnya khusyuk, Ustaz." Dia sudah nampak penilaiannya. "Ustaz, orang itu solatnya khusyuk, Ustaz." Saya pun tanyalah, "Jadi macam mana kamu tahu
dia punya solat itu khusyuk. Bukan apa Ustaz, saya tengok mukanya apabila dia solat, mukanya berkerut-kerut Ustaz. Jadi maknanya kalau berkerut-kerut bacaannya tu mestilah khusyuk kan. Kita boleh nampak lah daripada bacaannya. Dengan mata yang terpejam, dengan mata yang terpejam, penuh penghayatan. Itu menunjukkan bahawa penilaian itu boleh dibuat. Jadi ibadah itu boleh dinilai. Apalagi kalau solat dia malas, kita pun boleh tahu kan. Contohnya apa? Dia angkat takbir, Allah Akbar. Lepas itu pandang kiri kanan kan. Jadi kita boleh tahulah solatnya adalah merupakan solat yang tidak khusyuk. Jadi penilaian itu boleh dibuat. Ya. Apalagi contoh ibadah yang boleh kita buat penilaian selain daripada puasa yang langsung tidak boleh diberikan penilaian, ya. Haji. Haji lagilah senang kan. Kebiasaannya haji ni haji adalah merupakan ibadah yang senang, ya. Senanglah. Saya boleh katakan senanglah sebab sebelum pelaksanaan ibadah haji, jemaah-jemaah haji akan diberikan kursus selama berbulan-bulan, ya. Ada 17 sesi kan. Jadi dengan kursus itu maka mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Kan? Okey. Contoh apa? Kalau contohlah orang bertanya, Ustaz, haji orang itu mabrur Ustaz. Jadi kita pun tanyalah, macam mana kamu tahu hajinya mabrur? Ya. Sebab Ustaz, masa dia melontar di jamroh, jamroh kan? Dia bersungguh-sungguh Ustaz. Oh, itu contoh kebiasaan, kan? Dia bersungguh-sungguh. Macam mana bersungguh-sungguh tu, ya? Dia ambil batu, dia akan sebut Bismillahi Allahu Akbar. Bersungguh-sungguh. Jadi dengan lafaz yang disebutkan tadi, kita dapat lihat berkemungkinan besar hajinya itu mabrur sebab dia dapat melaksanakan ibadah haji itu dengan betul. Coba bayangkan kalau kita lihat orang melontar di jamroh tu dengan sambil lewat macam bagi makan ikan. Bagi makan ikan, kan? Bismillahi Allahu Akbar. Tiada kesungguhan. Jadi penilaian pun kita boleh buat. Hajinya mungkin tidak mabrur lah sebab tiada kesungguhan. Ya, macam jugalah kan? Macam bagi bunga lah kan? Love me not, love me not, kan? Tiada kesungguhan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa ibadah-ibadah lain, ya, ibadah-ibadah lain kita boleh nilai, kita boleh buat evaluation terhadap ibadah yang dia buat, kan? Pernah satu kisah lah, ya, jemaah haji di kampung saya pernah bercerita. Dia kata, Ustaz, saya nampak Haji Aman ini hajinya mabrur. Saya tanyalah, macam mana kamu tahu hajinya mabrur Ustaz? Pakcik, dia cakap dengan saya, bukan apa Ustaz, masa kami sama-sama melontar di jamrah, dia betul-betul semangat, ya, dia betul-betul semangat sehingga kan bacaan lontarannya itu kalau kita boleh lihat, boleh keluar urat di leher tu, boleh nampak kesungguhan tu kan. Kan kita boleh nampak kan kesungguhan orang kalau dia marah kan. Kan jamrah ini sebagai simbolik kita baling kepada syaitan. Jamrah tu kan. Jadi dia nampak pakcik tu baling jamrah itu dengan bersungguh-sungguh, ya. Sampai kan dia kata masa habis batunya tu Ustaz, dia pandang lagi kiri kanan. Dia ambil lagi seliparnya, dia baling lagi selipar. Dia cukup selipar, dia cari lagi apa yang ada selilingnya. Dia ambil lagi payung orang, dia baling situ. Itu maksudnya kesungguhan lah, ya. Mungkinlah mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi puasa ini tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puasa ini tiada ukuran, ya. Tiada ukuran, ya. Kita tidak boleh nilai puasanya ini diterimakah atau tidak. Sebab yang menentukan penerimaan ibadah puasa itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan bahawa yang beri amalan ibadah puasa ini aku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey, itu yang kedua. Saya teruskan dengan pelajaran yang kita boleh ambil daripada amalan ibadah puasa pada bulan Ramadan, ya. Puasa ini sebenarnya mengikut pandangan ulama dapat mendidik manusia supaya merasa susah. Puasa ini dapat rasa susah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab apa?
dengan susah, maka kita akan insaf dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita lalui. Ya, tidak dinafikanlah kita hidup pada zaman moden ini, ya, puasa sangat memberi cabaran besar. Sangat memberi cabaran yang sangat besar, ya. Saya pernah bertemu dengan orang yang berada, orang yang kaya, ya. Dia pernah tanya dengan saya, bercakap dengan saya, dia kata, "Ustadz, bolehkah puasa ini saya tidak lakukan, tapi saya buat bayaran fidyah sahaja?" Kan? Bolehkah saya buat bayaran advance supaya saya tidak melakukan ibadah puasa? Sebab apa? Dia merasakan bahwa puasa itu adalah merupakan ibadah yang sangat susah. Memang susah puasa. Puasa ini memang susah. Saya kata apa? Tidak boleh. Sebab disebabkan engkau kaya lah, engkau lebih digalakkan untuk berpuasa supaya engkau dapat merasai betapa susahnya orang yang berada di bawah. Begitu. Ya. Jadi ibadah puasa ini gambaran keseluruhannya memang sangat susah. Kalau kita perhatikan ibadah-ibadah lain, kita buat perbandingan lagi lah supaya kita nampak kenapa puasa ini satu yang istimewa, ya. Sangat-sangat susah. Sebab apa? Kita kena tahan, apabila kita berpuasa, kita kena tahan diri kita daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Jadi kiraan-kiraannya kita tahan makan selama 13 jam. Bayangkan, 13 jam tahan makan satu hari, kita laksanakan selama satu bulan. Bukan kebiasaan kan? Kebiasaannya kita satu hari kita akan makan mungkinlah 3 kali. Breakfast pada waktu pagi, lepas itu kita lunch pada waktu tengah hari, lepas itu kita makan malam pada pukul 8, kan? Ini kebiasaan. Tetapi pada bulan puasa, bulan Ramadan, susahnya Ramadan itu sebab kita kena tahan kebiasaan kita daripada makan selama 13 jam dalam tempoh 1 bulan. Jadi 1 bulan itu bersamaan dengan 4 minggu. Dan 4 minggu itu bersamaan dengan 30 hari. 30 hari itu bersamaan dengan 720 jam tahan diri daripada makan. Susah kan? Susah, memang susah. Puasa ini sangat-sangat susah. Kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, ibadah lain senang, ya. Contoh apa? Solat senang. Solat ni senang. Cuma kenapa orang ramai tidak lakukan ibadah solat? Sebab masalah hati lah. Ibadah solat ni senang. Kalau subuh 2 rakaat, mungkin tak sampai 2 minit, kan? Kalau orang biasa-biasa kan. Kalau maghrib, zuhur, asar, isya, mungkin kita punya solat nih, solat orang biasa-biasa ni mungkin satu solat tu mungkin dalam 10 minit, tidak lama. Kalau puasa tahan makan 13 jam. Tengok yang mana lagi susah. Solat tidak susah, apalagi haji. Seperti mana saya bagi tahu sebelum ni, haji lagi lah senang, kan? Sebab apa? Jemaah haji sudah melalui kursus-kursus tertentu selama berbulan-bulan, ya, sebanyak 17 sesi. Dengan adanya kursus itu, maka perjalanan ibadahnya semakin senang. Kalau puasa ada kursus, tiada. Adakah diajar? Cara untuk puasa adalah pertama sekali makan kurma. Cara kunyah kurma itu adalah dengan meletakkan kurma di sebelah kanan. Ada? Tiada kan? Tiada. Secara tersusunnya puasa itu tiada kursus. Itulah menunjukkan bahwa puasa ini sangat-sangat susah. Ya, itulah banyak persoalan-persoalan pelik yang pernah saya dapat. Ya, walaupun puasa itu kita laksanakan setiap tahun. Macam-macam lah saya berhadapan dengan para pelajar, dengan orang-orang perseorangan. Mereka tanya benda yang sama berulang-ulang. Ustadz, kalau korek hidung tu Ustadz, batalkah puasa? Korek hidung batal puasa. Tahun depan dia datang lagi, Ustadz, kalau kita korek hidung, batalkah puasa? Benda yang sama. Sebab apa? Sebab kursus itu tidak ada. Ya, puasa itu adalah satu ibadah yang sangat-sangat susah. Ya, belum lagi persoalan-persoalan lain, kan? Kalau puasa ni boleh kentut ke Ustaz? Macam persoalan yang pelik-pelik berulang-ulang.
Sekarang ni kalau kita mau upgrade diri kita, soalan kena upgrade gala kan. Daripada tahun ke tahun. Contohnya, Ustaz, saya berpuasa. Kalau saya kena suntik vaksin, Ustaz, macam mana dengan puasa saya? Lepas itu, apa lagi? Saya, Ustaz, berpuasa, tapi dalam masa yang sama saya kena menghadiri satu sesi pembedahan, kan, ada ketumbuhan dalam badan. Itulah persoalan-persoalan yang kita rasa boleh upgrade sedikit lah. Tapi kalau korek hidung, bukan zaman kita sudahlah, kan, korek hidung pada bulan puasa tidak batal. Saya beritahulah sekarang tidak batal, melainkan benda tu masuk ke dalam perut, boleh menyebabkan kekenyangan, batal lah, ya. Okey. Jadi kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah menjadikan Ramadan ini di dalamnya ada bulan puasa, ya, ibadah puasa yang mana puasa ini sangat susah, ya, bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Afdalu ibaduha afdalu ibadah ahmaruha. Ya. Nabi SAW bersabda bahawa ibadah yang terbaik di sisi Allah ialah ibadah yang kita buat dalam keadaan kita rasa sangat susah. Itulah ibadah yang terbaik. Kita buat ibadah tersebut dalam keadaan susah payah. Jadi puasa itu adalah merupakan ibadah yang susah payah. Jadi itu adalah merupakan ibadah yang terbaik dalam bulan Ramadan. Okey, berapa sudah? Yang keempat. Ya. Puasa itu dapat mendidik sifat kesabaran. Yang kita boleh belajar daripada ibadah puasa ini adalah dapat mendidik sifat kesabaran, ya. Kesabaran dalam menanti sesuatu. Betul kan? Okey, contoh kita suka makan apa? Nasi lemak. Okey, nasi lemak. Kita ambil nasi lemak. Boleh makan nasi lemak dalam bulan puasa? Boleh. Boleh, kan? Boleh. Tapi dalam bulan puasa kita kena nantikan waktu berbuka baru boleh makan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalau kita tengok nasi lemak, cakaplah, "Oh, nasi lemak. Engkau adalah merupakan makanan yang sangat aku cintai dan aku ingini, tetapi aku tidak boleh makan. Nanti kita bertemu pada waktu maghrib, bye-bye." Begitu, ya. Sebab kita menunggu waktu untuk berbuka. Apalagi makan-makan yang kita suka, cendol. "Oh, cendol, wahai cendol. Engkau adalah minuman yang menggiurkan, memberi ketenangan pada jiwaku. Tetapi aku tidak boleh minum kau sekarang. Tunggulah pada waktu maghrib. Bye-bye." Apalagi? Banyak lagi lah. Karipap. "Oi, karipap. Engkau adalah merupakanku yang paling aku minat sejak azali lagi. Tetapi aku tidak boleh makan kau sekarang. Tunggulah pada waktu berbuka nanti. Bye-bye." Ya? Apalagi yang biasa. "Wahai istriku." Ini pada mereka yang sudah kahwin lah. "Wahai istriku, engkau adalah isteri yang paling kucintai, ya. Tetapi aku tidak boleh sentuh engkau sekarang. Kita tunggu selepas tarawih. Bye-bye." Lepas tarawih, bukan maghrib, lepas tarawih. Jadi Allah mendidik kita dalam ibadah puasa ini ada satu sifat yang amat dituntut dalam Islam, yaitu sifat sabar. Ya, puasa itu mendidik sifat sabar. Kita teruskan. Yang kelima. Puasa itu juga adalah merupakan ibadah yang diamalkan dalam bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk mengawal nafsu. Ya, mengawal nafsu. Nafsu ini perlu dikawal. Setiap manusia ada nafsu. Setiap manusia ada nafsu dalam diri mereka. Ya. Setibanya bulan Ramadan itu nanti, maka kita akan kontrol nafsu kita. Ya, sebab nafsu ini sentiasa ada. Ya, sentiasa ada dalam diri kita, ya. Kita sombong, disebabkan nafsu, kita riak, disebabkan nafsu. Tapi dengan adanya puasa ini, maka dia akan mendidik manusia supaya kontrol nafsu. Ya, menjadikan kita manusia yang tawaduk, tunduk dengan segala amalan-amalan ibadah yang akan kita laksanakan pada bulan itu. Berkemungkinan kita akan laksanakan pada bulan-bulan yang lain, ya. Kita boleh lihatlah, ya. Kita boleh lihat gangster macam mana pun, kalau dia puasa, dia mesti nampak baik sebab nafsunya sudah terkawal, kan? Lepas tu apa? Semua perkara lah, ya.
nafsu boleh ditundukkan dengan datangnya ibadah puasa, sebab nafsu akan menjadi lemah. Berdasarkan pada satu kisah ya yang masyhur ya, apabila Allah menciptakan akal dengan nafsu kan, Allah panggil akal, wahai akal, kamu ini siapa? Akal akan menjawab, wahai Tuhanku, aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Itu akal kan, biasa kita dengarkan. Lepas tu Allah panggil lagi nafsu, wahai nafsu ya, kamu ini siapa? Allah tanya. Nafsu pun menjawab, kau akulah. Oh, sombongnya nafsu, nampak sombong kan? Sebab dia nafsu, memang begitu ciptaannya. Jadi sebabkan kesombongan nafsu itu, maka Allah menjadi murka. Allah masukkan nafsu ini ke dalam neraka dan dibakar selama beratus-ratus ribu tahun, beribu-ribu tahun, sampailah lembik. Lepas itu Allah keluarkan semula. Allah tanya lagi, wahai nafsu, kamu ini siapa? Nafsu ini tidak boleh tunduk lagi, masih lagi sombong. Kamu, akulah. Dia kata begitu kan. Allah menjadi lebih murka. Jadi Allah letakkan nafsu ini di satu tempat, dikenali sebagai penjara al-jau'. Penjara al-jau' bermaksud penjara kelaparan ya. Jadi diletakkan di dalam penjara kelaparan, tidak sampai, dia tidak berlangsung selama beratus tahun ya. Dia tidak sampai seminggu, nafsu menjadi lembik. Nafsu menjadi lembik. Lepas tu Allah keluarkan, tanya lagi, wahai nafsu, kamu siapa? Barulah nafsu itu mengaku bahawa wahai Tuhanku, wahai Rabbku, kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang hina. Jadi nafsu ini boleh ditundukkan dengan ibadah puasa. Jadi maknanya sebarang perangai kita, sikap kita yang bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan fitrah kita, ubat yang terbaik adalah puasa. Cuba try ya. Sebelum ni jenis yang merokok kali ya, kuat merokok, mungkinlah amalan tidak baik kan. Jadi cuba ubah diri kita dengan amalkan berpuasa. Dengan berpuasa maka nafsu untuk merokok itu jadi hilang. Lepas itu pun duit dapat diselamatkan kan. Apa lagi? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berpesan ya. Dalam satu hadis bunyinya begini ya. Ya ma'syaras syabab, ya, man istata'a minkumul ba'ah. Nabi SAW bersabda bahawa, dia kata, wahai pemuda, sekiranya kamu berkemampuan untuk al-ba'ah. Al-ba'ah ini maksudnya, kalau kita panggil wajib kahwin sudahlah. Kalau nampak perempuan, dia tidak boleh kawal. Nampak lagi kalau amoy pakai skirt pendek, dia tidak boleh kawal. Itu al-ba'ah. Jadi maknanya, kata Rasulullah SAW, ya, kalau kamu sudah capai tahap untuk berkahwin, wajib berkahwin, tetapi disebabkan tiada kemampuan, maka kamu hendaklah berpuasa. Semoga dengan berpuasa, maka kamu dapat tundukkan nafsu kamu, ya. Jadi maknanya, bulan puasa ini dapat mendidik manusia dengan merendahkan tuntutan nafsu, mengawal nafsu daripada melaksanakan perkara-perkara yang tidak elok. Itulah antara kelebihan, pelajaran yang boleh kita pelajari. Dan mungkin yang terakhirlah, ya, pelajaran yang kita boleh ambil semasa berlakunya bulan Ramadan dalam ibadah puasa ini adalah ulama pernah mengatakan bahawa Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang dikenali sebagai bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kita dengar Al-Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi amalannya juga perlu dilakukan dalam bulan Ramadan. Kan? Contohnya dalam satu hadis Nabi SAW, maksudnya, ya, barang siapa yang mendengar ya, satu ayat daripada Al-Quran, dia akan diberikan ganjaran berlipat kali ganda. Bayangkan, kita tidak pandai baca Al-Quran, tapi kita dengar. Jadi kelebihan Al-Quran ini, kita dengar saja, Allah bagi pahala berlipat kali ganda. Itu dengar, bayangkan, dilaksanakan dalam bulan puasa, berkali-kali ganda. Kan? Lepas itu yang dengar. Bagi mereka yang baca, wa man talaha kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Bagi mereka yang membacanya pula, maka Allah akan kurniakan cahaya di hari kiamat. Cahaya
dengar, Allah bagi pahala berlipat kali ganda. Apalagi kalau mereka yang baca. Mereka yang baca nanti, maka Allah akan bagi cahaya. Yang mana cahaya ini bukan cahaya biasa, cahaya petunjuk yang mengirim mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan orang yang baca Al-Quran, ya. Dan apabila dia diamalkan dalam bulan Ramadan, maka berlipat kali ganda. Tidak boleh, saya rasa kita tidak boleh kira. Saya rasa kalau kita buat sekali ini pun dia boleh sudah menutup segala amalan kehidupan kita di dunia. Berlipat kali ganda, kan? Kita hidup tidak semestinya sampai 700 tahun, kan? Kita mungkin hidup 60 tahun, 70 tahun. Nah, jadi begitulah kelebihan yang Allah berikan, ya. Dan bagi mereka yang membaca Al-Quran ini dalam bulan Ramadan, Allah bagi tiket VVIP. Very, very important person. Ya, begitu ya. Ya. Ataupun dikenali sebagai Safratul Kiramal Baroroh. Jadi mereka ini adalah merupakan orang VVIP di sisi Allah ketika hari kiamat. Ya. Yang mana kelebihannya adalah dia akan sama-sama masuk ke syurga Allah bersama dengan para nabi, para syuhada, para salihin, kan? Dengan orang-orang yang baik. Jadi tiket ini bukan calang-calang baiknya, ya. Tiket ini bukan calang-calang. Kita dapat masuk syurga bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita masuk dengan mereka, maka kita juga tergolong dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu orang kalau dia baca Quran, kita boleh dengki. Kita boleh dengki, kita boleh jealous. Ya. Kita boleh jealous, kita boleh dengki pada mereka, ya. Walaupun dalam agama hasad, dengki, jealous tidak dibenarkan, tetapi Rasulullah SAW dia memberi jaminan bahawa, dia memberi pesanan, jaminan bahawa kita boleh dengki dalam dua perkara. Kita boleh dengki dalam dua perkara. Yang pertama sekali adalah kita boleh dengki, kita boleh jealous pada orang yang pandai baca Al-Quran. Kena jealous lah. Jealous. Sebab apa dia pandai baca Quran? Sebab dia akan masuk syurga bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita kena jealous dengan dia. Yang kedua adalah orang yang membelanjakan hartanya, infak hartanya pada golongan miskin dan anak-anak yatim. Dua golongan ini yang Allah nasihatkan kita boleh jealous. Kalau orang ada Mercedes besar, kereta baru, Mercedes rumah besar, kan? Itu tidak digalakkan dalam Islam untuk kita dengki dan jealous, kan? Tidak digalakkan. Tetapi ada dua keadaan, ya, di sisi agama yang kita boleh jealous. Yang mana jealous ini memberi kebaikan kepada kita sebagai seorang manusia, ya. Jadi saya rasa itu sajalah 6 perkara yang banyak lagi sebenarnya. Cuma saya boleh kupas 6 perkara saja yang boleh kita ambil pelajaran daripada ibadah puasa, ya. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bagaimanakah diri kita ini, persiapan kita untuk menghadapi Ramadan yang bakal tiba? 2 hari lagi, mungkin sehari lagi lah, ya. Jadi setiap manusia kita boleh bahagikan, ya, persediaannya mengikut persepsi Ramadan. Jadi kita boleh nilai diri kita ni di mana, ya. Kita boleh nilai manusia ni, persiapan Ramadan yang macam mana. Kita boleh bahagikan manusia ini kepada 3 bahagian, 3 persepsi manusia mengikut Ramadan. Okey. Yang pertama adalah orang yang memandang Ramadan ini sebagai puasa semata-mata, ya. Dia memandang bulan Ramadan ini sebagai puasa semata-mata. Tiada perkara lain. Nampak Ramadan, puasa. Nampak puasa, mesti bulan Ramadan. Ini golongan yang pertama. Macam mana preparation, macam mana persediaan orang yang beranggapan begini? Kita boleh lihat, orang begini hanya tertumpu pada makanan. Pada makanan dan minuman, ya. Macam mana? Kita boleh tengoklah pada persiapan sahurnya dan persiapan iftarnya, berbuka puasanya, kan. Contohlah, kalau orang yang berada dalam golongan pertama ini, mungkinlah dia akan bersahur lebih awal daripada biasa, kan. Lepas itu apa? Dia punya persiapan makanan sahur itu macam mau pergi perang. Macam-macam jenis makanan ada, ya. Macam orang mau pergi, kalau nelayan ni kan, dia mau pergi laut, dia bangun awal, dia makan awal-awal, siap-siap, kan. Begitu.
Lepas itu tidak cukup dengan makanan yang dia ada, dia tambah lagi makanan dengan suplemen ubat-ubatan untuk menambah kekuatannya. Begitulah ya. Padahal kita bersahur ini tujuannya adalah untuk mendapat barokah. Sebab Nabi pernah menyebut di dalam sahur itu terdapat barokah. Barokah ini kalau saya hurai lagi panjang ini, nanti next time lah. Next time lah, barokah ini sangat panjang ya. Best juga lah cerita pasal barokah ini, sangat panjang. Cuma tidak salah makan banyak, tidak salah. Cuma pada sahur itu terdapat barokah, dan sekadarnya sahur itu hanyalah untuk ketahanan kita sampai berbuka puasa. Bukannya macam kita makan pergi berperang kan. Kalau makan pergi berperang, tahulah macam mana kan. Okey. Lepas itu mereka yang memandang Ramadan ini sebagai puasa saja, ya, mungkinlah persiapan mereka hanya tertempu pada makanan dan minuman, ya, seperti mana saya sebut tadi. Jadi tidak salah, ya, tidak salah. Mungkin ada yang rasa lain kan, tapi saya tidak kata benda ini salah. Cuma ini adalah golongan pertama yang saya sebutkan, yang mana puasanya dinilai begitu. Ya, tidak salah sebenarnya, ya. Jadi tepuk dada lah, tanya kita punya puasa begitukah ataupun sebaliknya. Ini golongan yang pertama. Okey, kita pergi kepada golongan yang kedua. Persepsi golongan kedua terhadap kedatangan Ramadan. Okey. Jadi orang yang menyambut Ramadan ini, yang kedua ini, dia jadikan Ramadan ini sebagai transit. Transit ni persinggahan, ya. Transit, perpindahan untuk menyambut bulan Syawal. Ini paling ramai. Kan? Paling ramai ni. Paling ramai kita boleh tengok. Saya rasa kita semua begitulah. Kan? Bulan Ramadan datang, dalam kepala kita, dah lama sudah raya. Kan? Macam-macamlah persiapan, kan? Bolehlah kita tengok macam mana persiapannya, preparationnya. Kalau 10 Ramadan yang pertama, kehidupannya di masjid, kan? Tarawih di masjid, kan? Lepas itu 10 Ramadan yang kedua, dia start sudah pindah daripada masjid ke rumah, dia berjemaah di rumah. So, tidak salah, ya. Ini bukan saya sebut perkara ini salah, tidak. Cuma saya bagi tahu keadaan, ya, keadaan persepsi pandangan masyarakat, ya. Dia sembahyang di rumah sudah yang 10 malam yang kedua. Jadi 10 malam ketiga ni berubah sudah. Sebab dia punya Ramadan itu transit saja. 10 malam yang terakhir tu tidak sudah di rumah. Mungkin dia ke mall sudah. Ya, kalau di KL lagi lah, dia pergi Jalan Tar, Masjid Jami', dia penuhi 10 malam terakhir itu dengan membeli barang-barang keperluan persiapan untuk menyambut Syawal. Sebab apa? Sebab hari raya tarikannya luar biasa, betul tak? Hari raya tarikannya luar biasa, lebih-lebih lagi kalau kanak-kanak, kan? Bukan saya kanak-kanak, kita pun yang sudah berusia, yang sudah tua-tua ni, kan? Datang saja raya, timbul rasa kesyukuran, kegembiraan. Sebab apa? Kita dapat jumpa keluarga, kan? Kita dapat pakai baju cantik, baru, kan? Kita dapat rasa makanan-makanan yang jarang-jarang kita makan. Mana ada orang buat rendang hari-hari, kan? Mana ada orang buat ketupat hari-hari, kan? Itulah luar biasanya sambutan Lebaran, ya. Macam-macam lah. Jadi orang yang memandang Ramadan ini sebagai satu transit, maka tumpuannya lebih kepada persediaan untuk menyambut hari raya. Kan? Yang pertama tadi puasa saja, makan, minum. Yang kedua ni dia lebih kepada sambutan Syawal, ya. Macam sebelum-sebelum ni, ya. Pada Ramadan yang pertama, saya pergi ke pasar raya beli barang lah. Tapi saat saya melangkah dalam pasar raya itu, pertama sekali perkara yang saya dengar adalah lagu raya, ya, yang berbunyi begini: berlalunya sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tapi waktu itu baru Ramadan yang pertama. Jadi ini menunjukkan bahawa kebanyakannya kita ni menjadikan Ramadan ini sebagai satu transit, kan? Transit untuk menghadapi bulan Syawal yang bakal tiba. Tidak salah, kan? Saya gembira. Siapa yang tidak suka hari raya? Semua manusia di dunia ini suka dengan hari raya yang beragama Islam lah. Ya, kalau dia tidak suka hari raya itu mungkin bermasalah lah, kita tidak tahu, kan? Okey, itu persepsi manusia yang kedua dalam menerima Ramadan. Kita pergi kepada persepsi manusia yang ketiga. Okey, yang ketiga ini
orang yang memandang Ramadan ini sebagai lubuk pahala. Lubuk pahala. Lubuk pahala, lepas itu dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang diberikan ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebagai contoh tadabbur Al-Quran. Seperti mana saya sebut sebelum ini, lubuk pahala dalam bulan Ramadan adalah dengan cara membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ya. Sebab apa? Sebab orang begini, mereka tidak akan henti-henti konsentrat, fokus pada Al-Quran, ya. Dengan contohnya apa? Mengikuti kelas mengaji Al-Quran, majlis khatam Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran secara berjemaah. Jadi orang-orang begini boleh dikategorikan sebagai golongan yang sama dengan golongan salafus soleh. Mereka-mereka yang dicintai oleh Allah. Bagaimanakah pelaksanaan ibadah Ramadan mereka? Ini yang digalakkan. Memang semua tidak mampulah, tapi ini adalah merupakan contoh amalan ibadah pada bulan Ramadan yang sangat-sangat digalakkan. Kalau boleh dekat dengan Al-Quran. Tiada Al-Quran, beli Al-Quran. Ya, kalau ada Al-Quran di rumah, buka. Ya, bersihkan Al-Quran. Sebab kita akan berhadapan dengan Ramadan ini selama sebulan. Manfaatkan penggunaan Al-Quran itu sebaik-baiknya. Ya. Sebab apa? Keistimewaan bulan Ramadan ini disebutkan dalam satu hadis. Secara ringkasnya, Ramadan itu adalah bulan as-siyam, ya, bulan puasa. Yang kedua, bulan al-qiyam. Yang ketiga, bulan Al-Quran. Jadi Ramadan ini mengandungi 3 amalan ibadah yang utama, ya. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mendirikan waktu malam pada bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Begitulah juga yang puasa. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh dan penuh pengharapan daripada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu, ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang meriwayatkan hadis daripada Wasilah al-Asqa radhiyallahu anhu, ya, rahimahullah. Ya, saya ulang, saya minta maaf. Daripada Wasilah bin Asqa rahimahullah, ya, dia pernah mendengar Nabi SAW mengatakan bahawa Ramadan ini diturunkan padanya bukan sekadar Al-Quran, tetapi keseluruhan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan bukan saja Al-Quran yang turun, tetapi seluruh wahyu. Ya. Contoh, Suhuf Ibrahim diturunkan pada 1 Ramadan. Bulan Ramadan. Lepas itu, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam diturunkan pada 6 Ramadan bersamaan dengan 700 tahun selepas turunnya Suhuf Ibrahim. Pada bulan Ramadan. Lepas itu kitab apa lagi selepas Taurat? Injil. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud diturunkan pada 12 Ramadan bersamaan dengan 500 tahun selepas turunnya Taurat pada bulan Ramadan. Lagi apa? Injil, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan pada 13 Ramadan 1200 tahun selepas turunnya Zabur. Minta maaf. Injil tadi betul lah. Injil tadi 13 Ramadanan 1200 tahun selepas turunnya Zabur. Lepas itu Al-Quran. Barulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT pada 24 Ramadan. 24 Ramadan bersamaan dengan 620 tahun selepas turunnya kitab Injil. Jadi semuanya wahyu-wahyu Allah ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Yang mana Al-Quran ini diturunkan pada tarikhnya secara ringkas pada malam Isnin 13 Ogos 610 Masehi. Sekarang 2022 kan? Al-Quran itu turun 610 Masehi. Jadi maknanya agak lama lah. Tapi Al-Quran ini masih relevan, ya. Jadi Al-Quran
wahyu-wahyu Allah ini semuanya turun dalam bulan Ramadan. Itulah dikenali sebagai Ramadan ini bulan Al-Quran ataupun bulan wahyu. Ya, sebab terkandung di dalamnya kata-kata kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita boleh lihatlah, saya bagi contoh cara ringkas amalan orang yang mengamalkan golongan ketiga ni, yang mengamalkan persepsi Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Contohnya kita boleh lihatlah macam mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila tibanya Ramadan, ya, Nabi SAW fokus pada Al-Quran, ya. Dia mengaji Al-Quran, tadarus Al-Quran. Malah apabila solat sunat, ya, solat sunat para Nabi ini kan diwajibkan untuk solat sunat, bukan macam kita. Solat sunat, maka Nabi akan baca Al-Quran, baca ayat dalam solat sunat tu, satu ayat yang sangat luar biasa, panjangnya luar biasa, bukan seperti mana solat-solat biasa yang lain dalam bulan lain, ya. Ada satu riwayat cerita, ya, daripada Huzaifah Al-Yamani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi ketika solat sunat dalam bulan Ramadan bukan biasa-biasa, luar biasa. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat pada waktu malam. Jadi adalah para sahabat ini yang ikut Nabi untuk solat sunat bersama-sama, ya. Jadi rakaat pertama Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah sampai habis, ya. Itu biasalah. Lepas itu lepas bacaan Al-Fatihah, maka Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kebiasaannya para sahabat ini beranggapan bahawa mungkin dalam 20-30 ayat gitulah. Nabi baca baru ruku. Tapi tidak, ya. Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan, ketika melaksanakan ibadat solat sunat, dia baca surah Al-Baqarah itu habis sebanyak 286 ayat. Jadi para sahabat ni, okey, habis sudah, mungkin lepas ni ruku lah. Tidak, ya, tidak. Nabi Muhammad SAW dia sambung lagi dengan surah Ali Imran sebanyak 200 ayat. Tengok luar biasanya Nabi SAW pada bulan Ramadan. Para sahabat masih berfikir, okay, lepas ni mesti rukuk punya lah. Kalau kita ni lutut bergegar sudah kali, kan. Ada suatu kerusi disediakan. Tetapi Nabi tidak. Dia memanfaatkan seluruh malamnya, seluruh ibadah puasanya, Ramadannya, dengan membaca Al-Quran. Lepas habis surah Ali Imran, Nabi sambung lagi dengan surah An-Nisa sebanyak 176 ayat. Bayangkan berapa juzuk surah tu. Mau sampai tengah daripada Al-Quran, ya. Itu cuma satu rakaat. Manfaatnya bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah membaca Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW nampak di manakah keistimewaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Rasa-rasalah kita hari ini, adakah yang amalkan begini? Mustahil, kan? Mustahil. Kalau ada tu mungkin ada dalam 1-2 orang, tapi susah mau jumpa lah, kan? Susah mau jumpa, ya. Hampir tidak ada. Sebab apa? Sebab apa Nabi buat begitu? Sebab Nabi ini sangat cintakan Al-Quran, sangat mencintai Al-Quran dan sangat mengamalkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalau kita di sini jangan buat begitulah, kan? Kalau kita di sini jangan buat begitulah. Sebab apa? Takut nanti viral, kan? Nanti viral. Sebab apa? Sebab jemaah-jemaah kita ni banyak komplain, kan? Banyak komplain. Baca sikit komplain, apalah imam ni makan gaji buta, kan? Banyak komplain. Lepas tu kalau baca sikit salah, baca panjang pun salah. Bukan di sinilah, di Uganda. Di sini dia punya jemaah bagus, kan? Kalau panjang, imam tu baca panjang, komplain juga. Dia kata, apalah imam ni menunjuk-nunjuk, temberang. Dia mau tunjuk dia hafiz lah tu, kan? Jadi secara keseluruhannya mungkinlah zaman kita ni tidak sesuai lah, kan? Sebab kita ada kerja tertentu dan mungkin jemaah kita ni banyak komplain, kan? Sepatutnya kalau imam itu baca panjang, dia terlupa, imam makmum tu kena tolonglah, kan? Dia kena bantulah bacaan imam, barulah menjadi jemaah yang betul-betul digalakkan, yang ditunjukkan dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tidak komplain memanjangkan. Ya, memang nampak something sedikit lah, kan? Contoh kalau imam tu terlupakan bacaan wa yatajan, kan? Sepatutnya makmum tu kena bantulah. Wa yatajannabuhal asqa. Sepatutnya bantu begitulah. Tapi kita punya makmum sekarang ni dia something, kan? Rukuk je lah imam. Begitu, kan? Sebab apa? Sebab tidak boleh menerima, kan? Sebab
keadaan ini hanya diletakkan pada orang-orang yang kuat jiwanya sahaja, ya. Itulah kesian imam sekarang, asyik dimarah, marah, komplain, ya. Kan kalau buat itu salah, ini salah, ya. Okey, tak apalah. Itu kita biarkan berlalu. Mudah-mudahan ada penambahbaikan lah, kan. Kita bagi contoh lagi lah ulama muktabar, contohnya Imam Malik apabila datangnya bulan Ramadan. Dia ni adalah merupakan seorang yang sangat cintakan hadis, ya. Apabila datang bulan Ramadan, dia akan tutup kelas hadisnya. Dia akan tumpukan pada Al-Quran, ya. Pernah satu ketika Imam Malik ini digigit dengan binatang berbisa, ya. Dia cuma baca hadis untuk menghilangkan kesakitan. Bukan menghilangkan kesakitan, dia lupa dengan kesakitan yang dia ada. Itu kehebatan Imam Malik. Kita ni kalau sakit, apa yang kita buat? Makan Panadol je lah, kan. Tapi Imam Malik tidak, menghilangkan kesakitannya dengan membaca hadis, ya. Tetapi dalam bulan Ramadan, kelas hadis tutup. Dia baca Al-Quran, tumbuh pada Al-Quran, ya. Menunjukkan bahawa Al-Quran ini sangat penting dalam bulan Ramadan. Siapa lagi? Imam Asy-Syafi'i, seorang imam yang pakar dalam fiqh. Fiqh dengan hadis. Tutup kelas fiqh, tutup kelas hadis, ya. Tumpukan pada Al-Quran, ya. Dan dia dikatakan sepanjang bulan Ramadan dia akan khatam sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i. Siapa lagi? Banyak lagi lah. Aswad bin Yazid, setiap malam dia akan khatam 2 kali bacaan Al-Quran. Al-Walid, dia akan khatam Al-Quran 17 kali pada satu Ramadan, ya. Lepas itu apa? Ibnu Qatadah, setiap 3 hari dia akan khatam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan satu mukjizat, ya. Bukan sahaja dia adalah perkara yang memberikan ganjaran pahala yang banyak, tetapi dia juga adalah mukjizat, yang mana mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan boleh digunakan oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, kan. Mukjizat. Kita belajar sekolah menengah tingkatan berapa, ya? Tingkatan 2 rasanya, ya. Mukjizat Nabi. Mukjizat ini dikurniakan oleh Allah SWT kepada para rasul mengikut keadaan, ya. Saya ringkaskan, ya. Nabi Musa terkenal dengan zaman magic, sihir. Jadi Allah kurniakan dia mukjizat dengan tongkat. Kalau dia baling tongkatnya, maka tongkat itu akan menjadi ular yang sangat besar. Mungkin ular itu tidak pernah kita lihat zaman sekarang lah. Kalau sekarang ini kita lihat anaconda paling besar, kan. Mungkin lagi besar daripada itulah, kan. Dia makan semuanya ular-ular alisia itu, kan. Itu tujuannya untuk memberi perkara buat luar biasa itu, untuk memberi jentikan bahawa kekuasaan, tiada kekuasaan yang dapat menentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa lagi? Yang kedua, Nabi Isa. Zaman Nabi Isa terkenal dengan perubatan, ya. Jadi Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Isa ini, bukan hanya boleh menyembuhkan penyakit, tetapi kelebihannya adalah Allah kurniakan mukjizat bahawa dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Bukan calang-calang. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita SAW, pada zaman Nabi SAW, masyarakat Arab Mekah ni, dia sangat terkenal dengan sastra, ya, sangat terkenal dengan falsafah sastra. Jadi kalau zaman dulu adalah banyak macam-macam pasar yang wujud. Pasar apa? Pasar jual lembu, pasar malam. Tapi di Mekah sana dulu ada pasar seni. Jadi tumpuan orang Mekah dahulu bukan pada pasar-pasar yang makanan nih, tidak. Tumpuannya adalah pada pasar seni. Orang Mekah ni suka berpuitis, suka menunjukkan bakat dalam sastra-sastra begitu. Jadi Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran, yang mana Al-Quran ini mengandungi semua sastra, bukan saja sastra, falsafah dan semua aspek kehidupan manusia, ya, secara ringkasnya, ya. Jadi kita boleh lihat, ya. Apa lagi antara kelebihan Al-Quran ni yang kita keluar sedikit? Apa lagi antara kelebihan Al-Quran ni? Yang mana Al-Quran ini dia dalam bahasa Arab. Tetapi semua orang boleh baca Arab walaupun dia tidak pandai cakap Arab. Perasan? Semua manusia di dunia ini boleh baca Arab, boleh baca Al-Quran walaupun tidak pandai cakap. Kalau kita tengok Cina, bahasa Cina, dia tidak semestinya boleh baca kalau dia tidak pandai cakap. Kalau menyanyi itu lain lah, itu hafal. Coba nyanyian itu, lirik itu dipindahkan pada satu konteks karangan, mana dia boleh baca.
Tetapi Al-Quran ini apabila dipindahkan kemana-mana kita boleh baca, tetapi walaupun kita tidak boleh cakap. Ustaz, ada orang ni pandai cakap Arab. Ana anta itu bukan cakap Arab. Cakap Arab ni maksudnya full swing lah. Ana anta, wahai saudara, anta dari mana? Anta dari mana? Saya, ana daripada pasar. Itu bukan Arab. Itu mungkin nada lah, bunyi di Arab kan. Ana anta, laras-las unta kan, begitulah kan. Tidak semestinya. Dia manusia yang beragama Islam ataupun seluruh manusia di atas muka bumi ini, walaupun dia tidak pandai cakap Arab, tapi kelebihannya dia boleh baca Al-Quran dalam bahasa Arab kan. Boleh lihatlah bahasa Jerman, tidak semestinya dia boleh baca kalau dia tidak boleh cakap. Itulah di antara perbezaan bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini ya. Okey. Ada satu kisah lagi saya boleh bawakan pada anda semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kisah Umar bin Abdul Aziz ya, cucu kepada Umar Al-Khattab ya. Dia ini mengamalkan bacaan Al-Quran hari-hari, tetapi hari-hari dia baca Al-Quran bukannya macam bacaan kita. Kita kadang-kadang kalau baca Al-Quran mungkin satu ayat, satu surah, mungkin bersurah-surah, mungkin satu juzuk kan. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ini dia cuma baca 1-2 ayat saja, yaitu surah As-Saffat. Nanti kamu tengoklah dalam ayat 22 sampai 24, yang mana dalam ayat ini dia menerangkan tentang kenapa dia baca 1-2 ayat saja. Sebab kalau dia baca 1-2 ayat ini, confirm dia akan pengsan. Dia akan pengsan. Setiap kali baca ayat ini dia akan pengsan. Jadi kita terjemahkan ayat ini adalah berkaitan tentang bagaimanakah nasib pemimpin di padang mahsyar nanti, yang mana rakyat akan minta dan membuat tuntutan pada mereka yang memimpin. Jadi Umar bin Abdul Aziz, dia baca, dia faham, dia pengsan. Jadi salah satu lagi kelebihan yang amat digalakkan dalam baca Al-Quran ini adalah kita hendaklah baca Al-Quran dan kena faham. Barulah kita boleh menghayati, boleh khusyuk, boleh mendalami jiwa Al-Quran itu sepenuhnya kan. Inilah masalah kita. Kadang-kadang kita baca, kita tidak faham kan. Kalau kita baca berdasarkan kepada kemerduan, tidak masalah. Tetapi Al-Quran itu dibaca dengan pemahaman, dia berbeza dengan Al-Quran itu dibaca sahaja. Kalau Al-Quran itu dibaca sahaja, kita cuma mendapat pahala. Tetapi kalau Al-Quran itu dibaca dengan pemahaman yang mendalam, maka kita akan dapat petunjuk sekali. Kronologinya beginilah kan. Kita mau pergi, saya dulu daripada sebelah sana, daripada Kuna datang ke Beaufort. Tidak pernah datang ke Beaufort, jadi saya tidak tahu keadaan Beaufort ni macam mana. Jadi ada kawan Ustaz Azli, dia lah yang tunjukkan Al-Quran ni beginilah. Saya datang Beaufort itu kira pahala sudah. Petunjuk, menunjukkan jalan. Di sini pergi beli pakaian, sini makanan. Itu adalah bagaimana kita memahami Al-Quran itu dengan sebaiknya. Jadi dua-dua kita dapat ya. Jadi disebabkan kefahaman itulah kita perlu menumpukan sepenuh perhatian terhadap bulan Ramadan ini dengan mengamalkan tadabbur Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajarlah untuk cinta dengan Al-Quran ya. Seperti mana satu nasihat yang pernah saya dengar ya daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kisah ini saya dengar sendiri daripada Allahyarham jugalah Aziz Sattar, yang sama-sama berlakon dengan Allahyarham P. Ramlee dalam sebuah radio. Jadi kisah ini, nasihat yang disampaikan oleh Allahyarham P. Ramlee ini sampai dengan saya secara mutawatir. Sebab Aziz Sattar ini bukan orang lain kan. Dia adalah sahabat rapat dengan P. Ramlee ya. Secara mutawatir. Sahih lah. Dia pernah cakap, ada satu rahsia yang Allahyarham P. Ramlee ini yang jarang diceritakan pada orang lain. Tapi Aziz Sattar ni dia dedahkanlah dalam satu radio yang saya pernah dengar lah. Tak pastilah radio klasik ataupun Hakim ya. Yang mana dia mengatakan bahawa Tan Sri P. Ramlee ini dia pernah tegur manusia, orang, pasal Al-Quran dalam filmnya. Jadi rasa-rasa filem apa tu? Yang kita tahu ni P. Ramlee punya filem ni banyak lawak kan, banyak joke. Tetapi sebenarnya ada satu rahsia yang diselitkan dalam tu yang ditegur pasal Al-Quran ya. Filem apa?
Ini kita tanya dengan Cikgu Mazlan dah. Dia tahu ni dialog begini kan. Dia bagi tahu filem Pendekar Bujang Lapuk. Pernah dengar Pendekar Bujang Lapuk? Cobaan kan? Tuh ya. Jadi ada satu babak situ, ada satu plot cerita di situ yang tiga bujang lapuk ini ya, Ramli, Aziz, Sudin dapat surat reply daripada Ros kan, Cikgu Ros kan, yang mereka merayu-rayu nyanyi itu kan, maafkan kami, ada kan. Lepas itu surat itu diberikan kepada mereka di bawah pintu kan. Jadi dia punya plot dialognya beginilah, ya. Tidak sama tapi mungkin hampirlah ya. Jadi apabila mereka dapat surat itu ya, yang pertama sekali pegang tu adalah Piramli ya. Piramli pegang, dia tengok, kasih dekat, kasih jauh, kasih dekat, kasih jauh kan. Tidak bunyi langsung ya. Jadi si Aziz pun cakap, apa dah kau? Dia kata. Lepas itu apa Ramli cakap? Kacamata aku ketinggalan lah. Dia cuba bagi alasan kan. Lepas itu kata Aziz, mari sini aku baca dah. Aziz sudah cakap, sekali syair dah. Teruskan. Al-Kisah, Toib. Si Sudin nyampuk. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah Toib, kata Sudin. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan, kata Ramli kan. Entah, Aziz cakap begitu kan. Itu dialog Aziz lah. Lepas itu yang kita nampak di situ cuma jok kan. Cuma jok, dialog jok lah. Tapi sebenarnya kita boleh nampak sudahlah kan. Lepas itu Sudin ambil pula. Dia tulis Arab, dia katakan. Dia tulis Arab. Arab pun Arab lah. Baca-baca, kata Ramli. Okey, aku baca ya, dia kata. Wal fadang fasirul ta'adu dil pokok kayuwi panasu tariku. Apa dah kok, dia kata. Kata Aziz. Padang pasir, tak ada pokok kayu, panas terik dah. Terusan. Wal kurma, apa dah kurma? Kata Ramli kan. Kau tahu baca kan ni? Kata Ramli kan. Tu wal kurma, nak buka puasa kehabisan, dia kata. Wal kurma, nak buka puasu kehabisanul ladzi. Buah kurma bila buka puasa sudah kehabisan. Kata Ramli. Dorang ni je lah kan. Ku pandangi kiri kanuni, apa dia ke ni kan. Ku pandang kiri kanuni, wasaki baki, tumpuk-tumpuk tai unta. Jadi maknanya Sudin cakap begitu, dia beranggapan bahawa surat itu lahja Arab. Ramli langsung tidak boleh baca kan. Aziz syair, mungkin nada lah. Sudin lahja Arab kan. Jadi rupa-rupanya ketiga-tiga mereka ini tidak boleh baca langsung. Jadi barulah diserahkan surat itu kepada siapa tu mantu rumah? Aini Jasmine kan. Barulah mereka tahu bahawa Cikgu Ros tu mau jumpa salah seorang daripada mereka kan. Itu dan seterusnya lah ya. Jadi babak itu sebenarnya mengajar kita dan memberi sindiran kepada kita ya. Yang mana Piramli mengatakan bahawa ada orang baca Al-Quran ini pentingkan lagu saja. Pentingkan lagu saja, tidak salah ya. Baca Al-Quran dengan berlagu itu sangat disenangi oleh manusia dan sangat disukai oleh Rasulullah SAW ya. Ini manusia golongan yang pertama ya, macam Syekh Aziz tadilah kan. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah. Ada dia nada kan. Itu manusia yang pertama. Yang kedua, Piramli bagi tahu ada manusia ni, dia baca Al-Quran, dia mementingkan fasohah, sebutan, lahja, macam Sudin tadilah. Wal fadang fasirul, kan begitu. Ya, itu orang yang begitulah. Tidak salah jugalah ya, makhraj kan, maka sebutan. Tapi dalam mengaji Al-Quran ni jangan terlalu rigid lah kan. Baca aje lah. Walaupun kita tahu hukum tajwid ini wajib, tapi dalam belajar Al-Quran itu tiada masalah kan. Pahalanya 2 kali ganda kan. Lepas itu ada orang yang langsung tidak tahu dan langsung tidak mau belajar Al-Quran. Jadi dalam babak itu Piramli telah menegur manusia bahawa kita dikategorikan kepada 3 keadaan.
langsung tidak mau belajar Al-Quran. Lepas itu baca Al-Quran pun mementingkan kemerduan, ya. Lepas itu baca Al-Quran mementingkan sebutan. Tidak semestinya begitu, ya. Kita mau baca Al-Quran, kita fahami dengan tujuan bahawa kita mendapat didikan, kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi panjang lebar itu tadi adalah merupakan 3 persepsi manusia apabila datangnya bulan Ramadan. Saya ulang semula lagi. Yang pertama sekali, persepsi yang pertama adalah menganggap Ramadan itu sebagai puasa sahaja. Yang kedua, menganggap bulan Ramadan itu sebagai transit untuk menghadapi bulan Syawal ataupun hari raya. Dan yang ketiga, mereka yang menganggap bahawa Ramadan itu sebagai lubuk pahala dengan mentadabur Al-Quran. Jadi tepuk dadalah kita, hadirin hadirat, muslim dan muslimat, tepuk dada kita berada di mana? Kalau kita merasakan bahawa kita ingin jadikan bulan Ramadan ini sebagai satu lubuk pahala, maka kita laksanakanlah yang ketiga tadi, ya. Cuba untuk belajar, ya. Jangan jadikan puasa kita ini hanya sekadar menahan lapar, menahan diri daripada makan minum, ya. Kalau begitu kera di hutan pun boleh tahan puasa, kan? Tapi kita mau puasa kita ni biar berkualiti. Di samping kita menahan diri daripada makan minum, tetapi kita selitkan dengan jadikan puasa itu sebagai satu lubuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu sajalah, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-samalah manfaatkan Ramadan pada tahun ini, ya, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang baik. Sebab apa? Ramadan yang Allah turunkan pada setiap tahun ini adalah merupakan satu bulan yang di dalamnya terdapat rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Dan di dalamnya jugalah kita boleh jadikan sebagai satu bulan bonus untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah. Sama-samalah kita rebut, ya. Semoga apa? Semoga amalan ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini menjadi amalan ibadah puasa yang terbaik sepanjang kita hidup, ya. Jadi sekadar itu saja sembang-sembang saya pada hari ini, sembang-sembang Ramadan. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang tidak baik itu datangnya daripada kelemahan saya yang berbicara. Sekiranya terdapat sebarang kekhilafan, kesalahan, boleh tegur dengan saya, boleh tegur terus kepada saya. Jadi insyaAllah next time saya akan perbetulkan, ya. Jadi ampunkan segala kesilapan saya dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Sekiranya saya ada buat kesalahan, saya minta ampun, maaf. Saya mengharapkan Ramadan kita pada kali ini menjadi lebih baik. Sama-samalah kita berebut pahala daripada Allah SWT, dan manfaatkanlah sepenuhnya, ya. Saya akhiri dengan lafaz suci, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam.